Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 5, bidang ibadah tayamum siri yang kedua. Marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan doa belajar. Mudah-mudahan kita faham topik pada hari ini dan dapat dihayati dalam kehidupan seharian insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran untuk siri yang kedua ini, murid-murid dapat yang pertama, menyenaraikan syarat-syarat tayamum. Yang kedua, menyenaraikan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Yang ketiga, menyenaraikan tata cara untuk bertayamum. Dan yang terakhir, menyenaraikan kepentingan bertayamum. Marilah sama-sama kita menekan butang langgan, subscribe serta loceng notifikasi dari channel saya. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Semoga memberikan manfaat. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda. Kita teruskan dengan syarat-syarat tayamum. Baiklah, saya nasihatkan yang baru sahaja menonton siri yang kedua ini, jangan lupa untuk lihat siri yang pertama untuk pengenalan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum, pengertian, dalil nakli berkaitan dengan tayamum, sunat-sunat tayamum, rukun tayamum. Elok tengok atau tonton siri yang pertama. Okey, untuk syarat-syarat tayamum. Okey, untuk siri hari ini yang kedua ataupun senang cerita yang terakhir. Okey, yang pertama syarat tayamum mestilah mencari air selepas masuk waktu solat. Itu syarat tayamum. Bila dah masuk waktu solat, kita cari air, tak ada air. Okey, jadi kita diharuskan untuk tayamum. Alright. Baiklah. Yang kedua, syarat untuk tayamum ialah masuk waktu solat. Bila masuk waktu solat saja barulah kita bertayamum. Yang ketiga ialah menggunakan debu tanah yang suci. Itu syaratnya. Boleh tak Ustaz kalau saya guna kapur atau tepung ataupun bedak? Tidak boleh. Nama pun berbeza. Mestilah guna debu tanah yang suci. Itu sahaja. Jadi Allah ciptakan tanah ini sebagai alat untuk bersuci. Betapa indahnya ciptaan Allah. Dan untuk pengetahuan anda, tahu bahawa tanah juga dijadikan sebagai alat untuk kita samak. Jadi betapa bersihnya tanah itu. Untuk tayamum, gunakan debu tanah yang suci. Yang keempat, menghilangkan najis terlebih dahulu. Sebelum kita tayamum tu. Jadi yang kelima tak ada 4 sahaja. Baiklah, kita teruskan dengan perkara-perkara yang membatalkan tayamum pula. Yang pertama, perkara ini akan membatalkan tayamum, iaitu melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa-apa saja yang membatalkan wuduk turut membatalkan tayamum. Faham? Jelas? Kita teruskan yang kedua ialah ada air selepas bertayamum sebelum solat. Katakanlah kita dah tayamum, nak solat ni, nak dirikan solat, ada pula air. Baru je kita nak usalli farda zuhri arba'a rakaat ada anillahi ta'ala. Bunyi air. Jadi kita mestilah berhenti lebih baik
kita ambil wuduk semula dan barulah kita solat. Katakanlah kita dah habis solat. Okey. Katakanlah air baru ada, jadi perlukah kita ganti balik solat ataupun qada? Tidak perlu, kerana solat yang kita dirikan tadi sudah pun sah. Bagaimana pula dengan keadaan nombor 2 ini? Ini sebelum solat ada air, maka kita mestilah berwuduk untuk kita mendirikan solat walaupun dah bertayamum. Kerana apabila air sudah ada, maka dengan sendirinya tayamum tu akan terbatal walaupun kita tidak ada hadas kecil ataupun hadas besar. Okey? Jadi, katakanlah kita dah rakaat kedua sembahyang subuh lah katakan pula, ya. Ada air masa tu kita dah rakaat terakhir, rakaat kedua tu masa solat subuh. Perlukah kita teruskan solat? Okey, kalau kita teruskan, solat tu pun sah, tak ada masalah. Okey, lebih baik kita berhenti untuk ambil wuduk, itu lebih baik. Baiklah. Yang ketiga pula ialah sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Okey, penyakit dah sembuh. Okey. Lepas tu dah boleh guna air. Tapi tetap bertayamum, jadi akan batal kerana dah boleh guna air. Yang keempat ialah telah luput waktu solat. Okey, satu tayamum untuk satu solat fardu sahaja. Okey, satu tayamum untuk satu solat fardu sahaja. Okey, tayamum kita ambil sekali untuk solat sunat, boleh beberapa solat sunat. Tapi untuk solat fardu, satu tayamum untuk satu solat fardu. Okey. Lepas dah solat fardu dan tayamum tu, bolehkah kita pegang membaca Quran? Boleh, tiada masalah. Okey. Baiklah, yang kelima ialah murtad, itu keluar daripada agama Islam pun membatalkan tayamum. Baiklah, kita lihat yang seterusnya, tata cara. Okey, atau macam nak masak pula, ya. Untuk kita bertayamum, kaedah lah senang cerita, ya, bertayamum. Baik, kita lihat yang pertama, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci seperti yang dalam gambar. Kemudian yang kedua, apa yang kita perlu buat, menipiskan debu pada kedua-dua tangan. Sama ada kita lakukan seperti dalam gambar, lihat anak panah tu, ataupun kita tiup, tak ada masalah. Yang ketiga ialah sapukan debu tanah yang suci ke muka dari atas ke bawah sambil berniat. Ingat lagi tak apa niatnya? Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syabas bagi yang dah ingat. Baiklah, kita lihat lagi. Okey. Seterusnya, kita ulang lagi, tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan. Okey, debu tanah yang tadi itulah, tak ada masalah. Kalau kita tekap lagi sekali. Alright, kemudian apa yang perlu kita buat? Anggota kanan kita sapu dengan anggota kiri. Okey, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Okey, mula-mula kita mulakan tangan kiri. Jadi yang nak sapu tu kita mula dengan tangan kanan. Yang nak sapu tu mestilah tangan kiri. Okey, kerana itu sunnah kita mulakan dengan tangan kiri. Kita ikut arrow ni atau anak panah, tangan kiri tu berada di bawah tangan kanan, kita tarik. Okey, dan kemudian ni ada gambar yang paling senang lah. Okey, kita tarik sampai ke siku bawah. Okey, kemudian kita pusing, ya. Untuk bahagian bawah tangan pula tu kita tolak sehingga ke hujung tangan. Pastikan jangan bersentuh tapak tangan tu.
kerana kita nak guna tebu tangan yang ada pula pada tangan kanan tu, kita nak sapu pada tangan kiri. Okey, jadi bolehlah tengok pada video-video yang ada pada YouTube untuk kita lebih nampak dan jelas. Dan kita dah tengok pun, tapi sebenarnya yang paling afdal adalah kita lakukan sendiri dan berguru. Biar guru kita tengok betul tak kita buat. Okay? Jadi untuk faham konsep saja boleh tengok YouTube. Tapi untuk buat sama ada betul ataupun salah, mesti ada guru untuk membetulkan jika ada yang salah. Okay, jadi ni yang saya sebut tadi. Ulangi sapu debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Untuk kita mudah faham, kita mulakan tangan kanan dan terakhir tangan kiri. Baiklah, kita teruskan lagi dengan kepentingan untuk bertayamum. Ada kepentingannya atau faedah hikmahnya. Okay. Yang pertama ialah kemudahan kepada umat Islam untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan yang tertentu. Tayamum ini makna kata sebagai ganti kepada wuduk. Boleh kita lakukan solat. Alhamdulillah, Allah hadiahkan kita keringanan ini ya. Jadi kita bersyukur dan tak boleh pandang enteng, pandang mudah pada ibadah. Okay? Tak ada air, tak payah solat. Kan kita ada tayamum. Itulah jawapannya. Dan boleh juga ganti kepada mandi wajib. Katakanlah kita dah berhadas besar, kita dah mimpi malam tadi dah keluar mani, contohnya untuk lelaki. Apa yang nak buat? Air tak ada ni. Bertayamum. Jadi itu dah mengangkat hadas besar tersebut dah selesai. Perlu ke wuduk? Tak perlu, kerana apabila kita dah bertayamum untuk berhadas besar tadi, secara tidak langsung hadas kecil pun akan diangkat sekali. Okey. Okey, saya ulang balik. Bila kita dah berhadas besar, katakan tadi dah keluar mani, kemudian kita mengambil tayamum, terus saja solat. Faham? Okey. Yang kedua ialah memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Okey, kerana kita tahu bahawa ibadah solat itu contohnya adalah fardu ke atas kita, wajib dilakukan. Yang ketiga ialah menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Inilah yang saya katakan tadi, Allah hadiahkan kita keringanan. Okey, alhamdulillah. Yang keempat ialah menyucikan jiwa manusia. Okey, kita sebagai umat Islam juga diseru untuk sentiasa berada dalam keadaan suci. Baiklah. Sekiranya kita dah ada tayamum, ingat ya anak-anak murid, satu tayamum yang kita sekali ambil tayamum tu untuk satu solat fardu. Okey, kita tidak boleh guna satu kali tayamum kita lakukan tu untuk solat zuhur, lepas tu solat asar, solat maghrib, tidak boleh. Okey, jadi sama-samalah untuk kita hayati dalam kehidupan kita. Dan saya ucapkan terima kasih kerana telah pun setia hingga ke akhir hujung video ini. Marilah menekan butang loceng, notifikasi sekiranya dah tekan butang langgan. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda. Alhamdulillah. Baiklah, yang baik itu dari Allah Ta'ala dan lemah dan buruk itu dari diri saya sendiri. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.